Saya Yazid bin Osman daripada bahagian ekologi Jabatan Warisan Negara. Kami sekarang ada menjalankan kerja-kerja penyelamatan dan juga konservasi 5 laras meriam di Fort Cornwallis. Ini rentetan daripada jumpaan pada bulan Mac tahun ini. Untuk sejarah sedikit tentang permulaan jumpaan meriam, kita jumpa sekarang kita sudah menjumpai 9 laras meriam sekitar kawasan Fort Cornwallis, iaitu kita menjumpai 2 laras meriam di dalam Fort Cornwallis di bahagian barat, pintu barat Fort Cornwallis, dan juga kita menjumpai 2 lagi laras di store penyimpanan senjata di dalam fort. Dan baru-baru ini kita menjumpai lagi 5 laras meriam di belakang sini, iaitu semasa kerja-kerja pengukuhan tembok di bawah seliaan Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Kerja-kerja ini pihak kontraktor telah maklumkan pada pihak Jabatan Warisan selaras dengan Akta Seksyen 47 Akta Warisan Kebangsaan 2005, di mana pihak kontraktor telah maklumkan kepada Putrajaya mana terdapat jumpaan warisan kebudayaan. Di kawasan belakang inilah terdapat jumpai 5 meriam, dan kita mendapati meriam tersebut tertanam di tepi tembok sekitar 3.5 meter daripada aras laut. Kedudukan meriam ini dijumpai disebabkan sebagai penahan tembok untuk kota, untuk tembok kota, dan keadaan meriam ini disaluti oleh konkrit. Saya Muhammad Faiz bin Azizan, kurator dari bahagian Pusat Konservasi Jabatan Muzium Malaysia. Kami telah mendapat jemputan daripada bahagian arkeologi Jabatan Warisan Negara untuk bersama-sama melaksanakan proses penyelamatan dan konservasi 5 laras meriam di Fort Cornwallis, Pulau Pinang. Kami telah berbincang dengan bahagian ekologi Jabatan Warisan Negara dan juga Agensi Nuklear Malaysia untuk melaksanakan beberapa proses penyelamatan dan konservasi, iaitu melaksanakan kerja-kerja pembersihan mekanikal dan juga salutan menggunakan asid teknik dan juga NURAS, iaitu formulasi yang telah dihasilkan oleh Nuklear Malaysia. Kerja-kerja bermula selama 3 minggu, tapi bahagian pengusaha konservasi hanya terlibat pada minggu terakhir, iaitu kerja-kerja pembersihan mekanikal dan salutan. Proses ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kita dapat menahan karat daripada keluar dengan salutan dan formulasi yang telah dibuat. Di antara peralatan yang telah kami gunakan dalam proses penyelamatan dan juga kerja-kerja konservasi ini ialah termasuk tukul, pahat, scraper, kertas pasir berbagai jenis, dan juga mesin grinder untuk menghaluskan kawasan permukaan meriam. Bahan salutan yang kami gunakan dalam proses penyelamatan dan kerja-kerja konservasi ini telah diformulasikan bersama Agensi Nuklear Malaysia, iaitu menggunakan asid teknik dan juga propanol, di mana bahan itu kami pecahkan kepada 2, iaitu 25% dan 15%. Dan ini juga ditambah dengan NURAS, iaitu satu lagi formulasi baru oleh Agensi Nuklear Malaysia. Bagi kami di bahagian pengusaha konservasi, diharapkan kerjasama di antara Jabatan Warisan Negara dan juga Agensi Nuklear Malaysia ini dapat diteruskan dan diperkembangkan lagi di dalam berbagai aspek untuk meneruskan dan menjaga kelestarian artifak dan juga jumpaan-jumpaan khazanah negara pada masa akan datang. Saya Dr. Syamudin Husid daripada Agensi Nuklear Malaysia. Di bawah aktiviti penyelamatan dan konservasi meriam, 5 laras meriam di Fort Cornwallis dengan kerjasama Jabatan Muzium Malaysia dan Jabatan Warisan Negara. Kami dari Agensi Nuklear Malaysia diwakili oleh 5 orang kaki tangan penyelidik, di mana aktiviti kami melibatkan pencirian meriam, pencirian sifat bahan bagi meriam, dan juga penyelamatan, iaitu dengan mengaplikasi formulasi bahan salutan. Antara alatan yang kita bawa ke lapangan adalah seperti pengukuran kekerasan, hardness tester. Kita juga membawa peralatan portable XRF
XRF mudah alih, dan kita memperkenalkan teknik ultrasonic testing UT teknik bagi mengukur ketebalan meriam tersebut. Selain dari itu, bagi aktiviti penyalutan, kita memperkenalkan formulasi baru iaitu yang kita kenali sebagai Neuras, sejenis perencat kakisan yang digunakan untuk mematikan karat, dan kita jangkakan dapat bertahan dalam 3 hingga 5 tahun bergantung pada persekitaran. Saya Muhammad Rawi bin Muhammad Zain dari agensi Nuklear Malaysia. Kami satu pasukan penyelidik dari agensi Nuklear Malaysia bersama dengan Jabatan Museum Malaysia dan juga Jabatan Warisan datang ke Fort Cornwallis ini untuk proses konservasi meriam seperti yang ni. Meriam 5 adalah contoh meriam yang telah kami lakukan konservasi. Dalam aktiviti ini, kajian ataupun aktiviti pemeriksaan yang saya gunakan adalah untuk mengukur kekerasan meriam yang ditunjukkan di sini. Kekerasan yang dimasukkan di sini adalah sifat bahan yang boleh berubah dari sifat linear kepada sifat keplastikan. Jadi kami ingin melihat setakat mana meriam yang dijumpai di sini mempunyai orang kata kekerasan yang tertentu. Jadi ada beberapa meriam telah pun kami ukur. Lokasi yang kami ukur di meriam adalah di kawasan yang ditunjukkan di sini, iaitu kami ambil bacaan 4 penjuru di bahagian atas, di bahagian kanan, di bahagian kiri dan juga di bahagian bawah. Jadi bacaan yang telah pun kami kutip dan kami akan melakukan analisis untuk mengenal pasti kekuatan ataupun kekerasan meriam yang dalam kajian yang dilakukan di sini. Di samping kajian mengenai kekerasan bahan ini, kami juga mempunyai perancangan untuk melakukan kajian berkenaan dengan untuk melihat keadaan struktur dalaman meriam-meriam yang berada di sini. Teknik yang akan kami gunakan adalah radiografi gamma. Nanti kami akan dapat melihat bagaimana struktur dalaman meriam yang berada di sini. Kami juga mempunyai perancangan untuk melakukan pemeriksaan dengan menggunakan kaedah yang kami panggil PROM, Gamma Neutron Activation Analysis. Kami akan menggunakan kaedah neutron untuk melihat komposisi elemen yang lebih detail, yang lebih banyak maklumat yang akan diperolehi nanti. InsyaAllah kedua-dua teknik yang saya nyatakan akan digunakan dalam masa terdekat di masa hadapan nanti. Melalui aktiviti penyelamatan dan konservasi meriam, kami dari Nuklear Malaysia menjalankan pemeriksaan kaedah ujian tak musnah atau sonik ke atas meriam. Melalui teknik ini, kami dapat mengukur ketebalan bahan, di mana daripada data yang dianalisa, struktur dalam meriam tersebut dapat dianalisa. Okay, di samping itu juga halaju bahan dapat diperolehi dan dibuat pembandingan dengan jenis-jenis bahan pada meriam tersebut. Jadi aktiviti yang sedang kami jalankan ini merupakan
bidang baru dan bagus untuk kami untuk menambahkan bilangan data ataupun analisa data dan juga pengalaman baru. Agensi Nuklear Malaysia membantu JMM dalam menentukan unsur-unsur kimia dalam meriam, dalam sesuatu meriam. Antara unsur-unsur kimia yang boleh dikenal pasti melalui teknik XRF yang digunakan adalah seperti kandungan besi, kandungan trace element seperti plumbum, nikel, arsenik dalam meriam. Dalam aktiviti kali ini, penentuan kandungan unsur kimia dan menggunakan teknik XRF ni dapat memberi gambaran kepada kita sejarah sesuatu meriam dari segi pembuatan meriam ni pada masa lampau, penggunaan dan juga kedudukan. Ini adalah salah satu aktiviti yang kita jalankan bersama-sama dengan Agensi Nuklear Malaysia bersama dengan Jabatan Warisan dan Jabatan Muzium Malaysia untuk membuat proses penyelamatan dan proses rawatan untuk meriam yang dijumpai di Georgetown, Pulau Pinang. Proses yang kita jalankan adalah proses untuk merawat meriam yang untuk mengelakkan daripada berlakunya proses pengaratan yang berterusan. Yang produk yang kita gunakan untuk membuat proses rawatan adalah Neuras, iaitu produk yang dibangunkan oleh Agensi Nuklear Malaysia untuk merancakkan pertumbuhan karat dan menghasilkan satu lapisan baru yang mampu melindungi bahan daripada proses pengaratan seterusnya. Ini adalah meriam nombor 5 yang setelah disapu dengan Neuras, dan kita dapat lihat di mana selepas proses tindak balas yang berlaku, yang pada asalnya adalah lapisan karat yang berwarna kuning kemerahan ditukar kepada satu lapisan baru, lapisan kehitaman yang terhasil daripada tindak balas antara ferrum oxide iaitu karat dengan tenit yang menghasilkan ferrotenit punya compound. Lapisan ini melindungi dari berlakunya pengaratan seterusnya. Selepas proses sapuan dilakukan, dan kita akan dapati lapisan ini mampu bertahan sehingga 4 ke 5 tahun, dan produk ini telah dikomersialkan di pihak industri, dan kita dapati selepas melakukan proses salt spray, iaitu ujian salt spray, dapati pada persekitaran makmal yang mampu bertahan sehingga 10 tahun.